Assalamualaikum dan selamat pagi. Izinkan saya mulakan dengan perkenalkan diri saya. Nama saya Mazrul Izzat bin Mazhar dan nombor matrik saya ialah 97090214506301. Saya adalah pelajar sarjana psikologi muda dengan kepujian dan kini berada di semester 5 Mei 2020. Tujuan saya membuat rakaman video ini untuk menjelaskan secara ringkas tentang beberapa komunikasi yang tidak beretika dan cara untuk mengelakkan komunikasi yang tidak beretika. Komunikasi adalah suatu aktiviti manusia. Komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Ia berlaku dengan cara manusia saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif sahaja. Malah, ia juga mementingkan etika ketika bagaimana proses komunikasi itu sedang berlaku. Etika adalah kajian sistematik mengenai perilaku sama ada baik atau buruk. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika dalam komunikasi sangat penting untuk memastikan proses komunikasi berlaku dengan efektif. Orang yang pandai berkomunikasi adalah orang yang berpegang kepada etika dan adab ketika berkomunikasi. Di sini saya ingin memberitahu beberapa situasi komunikasi yang tidak beretika, seperti anak bercakap dengan ibu bapa secara tidak sopan, mencelah perbualan orang lain, tidak memandang wajah orang yang bercakap dan menggunakan bahasa yang negatif semasa berkomunikasi. Manakala di tempat kerja pula, saya pernah mengalami situasi di mana beberapa pelanggaran etika komunikasi daripada beberapa individu. Antaranya adalah seperti penyebaran berita palsu, individu membocorkan maklumat sulit, diskriminasi dalam komunikasi dan tidak mendengar pendapat orang lain. Lebih parah lagi, kini komunikasi boleh berlaku di hujung jari dengan hanya menggunakan telefon bimbit, dan setiap yang disebarkan boleh tersebar dengan pantas. Harus kita tahu bahawa komunikasi yang tidak beretika boleh memberikan kesan negatif seperti merosakkan satu hubungan, perasaan, mental, keyakinan diri dan kerjaya seseorang. Oleh itu, kita harus mengelakkan komunikasi yang tidak beretika dengan cara setiap pihak perlu memainkan peranan yang sepatutnya. Ibu bapa hendaklah memberikan didikan yang mudah kepada anak-anak mereka tentang etika komunikasi seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih dan tidak mencela perbualan orang tua. Bagi pihak kerajaan pula, mereka perlu menekankan tentang etika dalam komunikasi dengan mewujudkan kempen kesedaran di peringkat sekolah dan menggunakan platform media massa untuk memberikan pendedahan kepada remaja untuk berkomunikasi dengan etika yang sepatutnya. Hal ini kerana para remaja adalah generasi yang akan memimpin negara. Jika remaja pada masa kini tidak mengamalkan etika dalam komunikasi, sudah tentu di masa hadapan ia akan memberikan kesan dari segi moral dan akhlak untuk generasi yang seterusnya. Perlu diingatkan bahawa etika dalam komunikasi adalah penting kerana dalam pandangan Islam sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada manusia yang bercakap berlebih-lebihan. Maka jika berkomunikasi atau berbuallah yang sewajarnya, yang memberi sokongan, manfaat dan motivasi kepada orang lain. Janganlah kita berbicara hanya untuk menyinggung perasaan seseorang, kerana apa yang kita bicarakan, baik maupun buruk, semua itu akan kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya untuk menyebarkan perkara yang dusta. Maka contohilah sosok Nabi Muhammad SAW dalam berkomunikasi agar kita sentiasa tergolong
dalam orang yang baik akhlaknya. Kesimpulannya, etika dalam komunikasi dapat membantu seseorang untuk menjalinkan hubungan, memahami satu maklumat dan dapat membantu perjalanan kerjaya seseorang.